Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan cahau vanakkam dan salam reformasi. Bertemu lagi kita di FB page Syed Badli Shah. Biasa kita bertemu di channel YouTube. Tapi malam ni kita berubah keadaan sedikit, maklumlah. Keadaan MCO, maka kita juga perlu merubah keadaan, merubah normal. Daripada YouTube, kita berubah ke Facebook page Syed Badli Shah. Dan kebiasaannya, saya yang kena soal dan saya yang menjawab menjadi ahli panel. Tapi malam ini saya pula jadi tukang soal. Saya jadi tukang moderator yang akan menyoal ahli-ahli panel kita yang terdiri daripada aktivis-aktivis politik masyarakat hebat-hebat kita bawa. Anak-anak muda dengan satu harapan, dengan satu nada untuk membicarakan soal apakah keperluannya kita menukar kerajaan. Penat kan? Kejap-kejap kita tukar kerajaan. Kejap-kejap kita tukar kerajaan. Tapi kalau tak tukar kerajaan ini, kerajaan yang ada sekarang ni terlalu lemah. Dah lah masuk daripada pintu belakang. Uruskan COVID. Tak boleh. Kan? Lepas tu tak tukar, lemah pula. Balik-balik PKP. Engkau duduk rumah. Aku duduk rumah. Penyudahnya yang duduk rumah malam ini, layan live daripada Facebook page Syed Badli Shah. Baik, pada malam ini saya menampilkan beberapa orang tokoh anak muda yang akan bersama anda secara live malam ini. Kita akan sembang secara santai. Izinkan saya perkenalkan kepada anda seorang demi seorang. Kita tampilkan seorang orang lama dalam Parti Keadilan Rakyat. Beliau yang saya maksudkan adalah saudara Khairul Anwar Ahmad Zainuddin, a.k.a. Brother Jonah. Apa khabar bang? Buka mikrofon bang. Santai pun jangan lupa buka mikrofon. Unmute. Okey, Assalamualaikum. Okey, apa khabar bang? Khabar baik. PKP sekarang macam mana bang? Duduk rumah ke apa? Ni, baru lepas makan pisang. Baru lepas makan pisang? Tu. Makan pisang langgar SOP tu tidak? Makan pisang kat rumah tak langgar SOP. Adakah anda pasti? Sebab sekarang duduk dalam Zoom ni langgar SOP. Tak makan. Semua yakin lepas ni kita sanitize laptop, Zoom semua sebab takut merebak. Rakyat biasanya yang berazam untuk pulih, berazam untuk bebas daripada belenggu COVID ni rakyat. Pasal rakyat ni keluar pagi, petang, malam balik nak cik makan, cik rezeki untuk menjaga keluarga. Jadi rakyat ni memang bersungguh-sungguh lah kalau dia nak patuh SOP, nak lawan COVID, nak keluar daripada belenggu pandemik ni. Rakyat ni memang bersungguh-sungguh lah. Jadi bagi anda yang tidak mengetahui siapa sebenarnya saudara Jonah, sebenarnya nama dia Khairul Anwar tapi kita biasa panggil dia Jonah lah kan. Saudara Jonah ini sebenarnya mantan calon Parlimen Pekan. Saya tak ingat tahun berapa. Tahun berapa bang? Lah 2008. Apa pula ni ada tak payah sikit-sikit dalam bagi orang lain lah. Ada taruh pula. Ahli panel kita yang kedua malam ini kita tampilkan. Saya nak cadangkan supaya tukar moderator boleh tak? Apa dah tukar. Sebab biasanya aku yang kena soal, malam ni aku soal semua nak lari. Kau tengok. Aduh. Ahli panel kita yang kedua malam ini kita tampilkan saudara Khairil Adnan. Apa khabar Khairil daripada Johor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan moderator. Sihat tuan moderator. Biasanya dia orang ni semua tukang soal lah. Malam ni kau siap lah aku yang menyoal kan. Alhamdulillah. Perkembangan sekarang Johor macam mana PKP? Johor baik walaupun saya tidak berada di Johor. Ini untuk makluman kawan-kawan peminat saya di luar sana. Kau jangan cakap kau membeli kapek di Johor. Kau dah dinilai. Saya ini baru selesai terima vaksin dos yang pertama di PWTC. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, harus diberikan pujian. So macam mana, ada kesan sampingan terima vaksin? So far sengal-sengal, rasa nak demam sekarang ni, tapi sebab kita dah komit dengan live hari ni, saya demi peminat di luar. Tapi sepanjang aku kenal kau memang sengal pun. Dia gurau. Malam ni kita jangan serius-serius tuan-tuan. Malam ni kita sembang santai je, okey. Ahli panel kita yang ketiga adalah juga daripada Johor. Crime partner, sparring partner kepada saudara Khairil, iaitu saudara Omar Mokhtar. Apa khabar Omar? Sehat, Bila. Terima kasih Syed ajak sama-sama live dengan kawan-kawan.
Dia malam ni syok sikit lah sebab Omar ini bagi tuan-tuan yang tidak perasan, Omar ini sebenarnya moderator kepada studio Jalan Kapal ataupun program Borak Dahsyat. Saya dah beberapa kali tampil dalam program tersebut. Biasanya Omar lah yang menyoal lah. Jadi malam ni siap lah kau Omar. Biasa malam kita ni grill nasib orang. kau lah. Akulah pula Hari yang ni menyoal kita kan. kena grill. Malam ni kena drill. Seterusnya kita ada saudara Y. Y ini merupakan aktivis yang banyak melatih anggota-anggota parti dan sekarang ini dia fokus kepada Sri Kandi. Jadi apa khabar Y? Khabar baik. Dia jawab pun slow. Dia ikut Sri Kandi. Apa dah fokus pada Sri Kandi ni? Kebetulan. Dia tengah musim lah. Semua tempat kita pergi kan. Baik, untuk ahli panel kita yang seterusnya, ini orang hebat. Sebab tu saya reserve the best for the last. Ini bukan jalan-jalan orang tuan-tuan. Bintang baru bersinar kita yang juga merupakan DJ radio AFM. Beliau adalah saudara Zack Rockstar. Apa khabar? Hai, assalamualaikum. Baik, sihat alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampaknya awak memang betul-betul berjaga-jaga dengan Zoom ni Nampak sampai pakai face mask tu. Sebab itu hari kita punya Zoom tu telah direport oleh Jcom dan juga penganut-penganut ataupun walaun. Jadi Jcom. hari ini mestilah. Baik, seperti mana yang saya sebutkan tadi, topik kita pada malam ini, adakah keperluan untuk menukar kerajaan dalam keadaan kita tahu bahawa kerajaan ini memang sedang bermasalah? Apa masalahnya? Kalau perlu tukar kerajaan, mengapa? Kita bahaskan semua ini pada malam ini. Anda yang berada di rumah boleh menyoal. Anda hanya perlu tulis di ruangan Facebook. Maki, kalau boleh jangan maki. Untuk menyoal tak apa, insya-Allah mana soalan yang sempat kita akan cuba jawab pada malam ini. Malam ini kita pergi santai. Saya nak terus bertanya kepada ahli panel yang pertama. Siapa yang nak jadi mangsa aku yang pertama? Kau buatlah muka pusing seorang. Saya nak pergi Y dulu lah. Sebab yang paling nampak pusing tu Y. Y. Tak percaya taktik aku. Y. Kerajaan gagal. Y. Silakan Y. Y. Seperti yang kita ketahui sekarang, fenomena di alam maya. Kuat sikit Y, mikrofon tak dengar. Fenomena di alam maya ke mana ke semua, kita tengah hangat dengan hashtag kerajaan gagal. Dan hashtag ini bukan sahaja dipelopori oleh pembangkang, malah rakyat biasa juga. Silent majority juga sedang mengapi-apikan hashtag kerajaan gagal ini kerana kini mereka sendiri telah terkesan dan mereka sendiri telah melihat akibat dia daripada kerajaan tebuk atap ini yang berlaku ni, tak perform, banyak benda yang fail, vaksin, minyak, harga barang naik semualah. So gelombang tu semakin kuat sekarang, rakyat semakin marah dan seolah-olah macam kita biarkan dalam keadaan auto je sekarang. Gelombang tu dibawa oleh rakyat yang sokong, yang maki hamun PH dulu kini sudah maki hamun PN. Dan kalau kita tengok balik walaun pro PN anti PH dulu, kini mereka di Facebook mereka cerita pasal mereka tidak menceritakan pasal PN lagi. Mereka tidak juga mengutuk PH juga, tapi mereka cerita pasal masak-masak, hari ni nak masak apa, benda-benda macam tu lah sekarang. Mereka sendiri pun sudah malas nak menyokong PN. Dan Maksud Y itu orang yang membackup kerajaan dahulu kini dah tak larat nak backup. Begitu? Dah senyap dah. Betul. Tak larat dah. Memang tak larat dah. Teruk sangat dah ni. Orang pergi ke grup masak apa tak jadi hari ni pula. Orang tak cerita politik dah. Ini yang tegar-tegar dulu. Cuba perhatikan. Maksudnya betul-betul serius ni. Kerajaan gagal ni. Khairil, apa respon? Betul-betul serius kalau ikut Y cakap tadi sampai orang yang defend kerajaan gagal ni pun sampai dah tak larang nak defend. Apa pandangan Khairil? Bagi saya potong. Potong. Sila. Dia nak potong. Potong. Apa nama ni? Kerajaan gagal ni bukanlah dibuat-buat atau dirancang-rancang ataupun diaju-ajukan. Ini memang manifestasi kemarahan dan sakit hati rakyat. Betul-betul. Saya ambil contoh pada tuan-tuan.
Ada Jacom banyak lah ni. Jacom ada dengar? Jacom. Ada lebih kurang 500 lebih yang ikut live kita sekarang. Penyokong kerajaan dengar ni. Dengar ni. Orang marah, orang sebut kerajaan gagal. Sebagai contoh hari ni, 3 hari sudah keluar di portal Malaysia Kini laporan berita yang mana Badan Bertindak Imunisasi Kebangsaan CITF COVID Immunization Task Force mengiyakan apa yang disebut oleh Dr. Siti Mariah oleh Kerajaan Negeri berkenaan dengan bekalan vaksin yang sampai ke negeri Selangor sehingga 1 Jun, yang mana CITF mesti datang kuasa ataupun komiti ataupun kumpulan yang dikepalai oleh menteri yang konon-kononnya paling terror sekali, yang paling pandai sekali, Khairi Jamaluddin, claim mendakwa Selangor dah terima sehingga 1 Jun hampir 2.9 juta vaksin. 3 hari sudah bila maklumat ini keluar, Exco Kerajaan Negeri Selangor Dr. Siti Mariah menafikan dan menyatakan bahawa sebenarnya sehingga 1 Jun Jabatan Kesihatan Negeri Selangor baru saja menerima hanya sekadar 615,000 vaksin. Ni yang saya nak cakap ya. KJ punya tim kata Selangor dah dapat 2.9 juta. Walhal Selangor baru terima 615,000. Berapa banyak tu beza tuan-tuan? 2.3 juta bezanya. Ini dia bercakap soal negeri Selangor, inventory negeri yang paling ramai penduduk, 6.5 juta. Inventory negeri yang paling crucial. Kalau ada budak-budak KJ dengar pada malam ni, tolong beritahu dekat KJ. Ini baru cerita inventory pun dia punya beza. Dia claim Selangor dah dapat 2.9 juta, padahal baru sampai 615,000. Ni negeri paling crucial, negeri yang paling tinggi pergerakannya, high mobility penduduk yang paling tinggi, populasi penduduk yang paling tinggi, orang cari makan pun ramai, paling tinggi dekat Selangor, Kelang Valley ni. Inventory pun ada masalah. Ini tim KJ, tolong beritahu dekat KJ Jamaluddin, bila NGO Persatuan Perubatan Teguh nak ajukan pandangan, ada yayasan nak minta beli vaksin sendiri, ada kerajaan negeri nak beli, nak mohon, nak minta tolonglah bantu, kita nak percepatkan, nak bantu federal. Berbulan-bulan dulu, apa dia jawab? Ni KJ ni. Nak beritahu kalau ada orang KJ, kalau ada budak-budak KJ. Ada budak-budak KJ dengar pada malam ni. Ini menteri kau buat. Bila Anwar Ibrahim cadangkan bagilah vaksin satu vaksin dulu, tak diendahkan, dibuat tak tahu dan sebagainya. Bila ramai lagi lah, bukan soal Anwar Ibrahim membebel setiap minggu, Anwar Ibrahim membebel pasal vaksin, pasal SOP dan sebagainya. Ramai lagi orang lain, badan-badan profesional dan sebagainya yang cuba nak engage kan. Tapi macam mana sikap Khairi Jamaluddin yang konon-kononnya diingat dia terror? Ini pandemik, seluruh dunia tak pernah hadapi pandemik macam ni. Kau tak boleh buat seorang-seorang. KJ, kau dengar sikit, kau tak boleh buat seorang-seorang. Orang nak tolong, buka, tolong, bantu, cepatkan, mudahkan. Bukan beri jawapan birokrasi. Inventory Selangor pun salah. Dan hari ni, kita semua tuan-tuan boleh tengok sendiri. Dulu Yang Maha Mulia Sultan Selangor sendiri mengeluarkan kenyataan melalui sulit baginda bagaimana Tuanku Sultan Negeri Selangor kecewa. Macam mana boleh negeri yang paling ramai penduduk 6.5 juta, segala menteri-menteri pun ada dia punya keluarga dekat Selangor ni, tinggal pun kat Selangor ni, mobility yang paling tinggi, setakat 1 Jun vaksin yang diterima baru 600,000 daripada 6.5 juta. Berapa persen tuan-tuan? Tak sampai 10% vaksin yang diterima di negeri Selangor. Yang negeri yang dikutuk hari-hari oleh itu orang-orang segelintir orang lah. Selangor gagal mengurus COVID data paling tinggi dan sebagainya. Walaun. Saya
minta, ini bukan soal tuan-tuan nak sokong abah ke, nak sokong siapa ke. Sekarang ni kita sedang berhadapan dengan hidup dan mati. Kita sedang berhadapan dengan pandemik, kan? Kepada menteri yang konon-konon paling handal sekali, inventory Selangor pun kau salah kira sampai 2.3 juta berbeza. Bila orang nak tolong, bila orang nak bantu, bila orang nak bagi cadangan, dia bagi jawapan birokrasi seolah dia lah paling, konon-konon lah dia lah, apa nama dia lah paling handal, paling bijak. Tuan-tuan, ini yang sebab rakyat marah. Jangan ingat kerajaan gagal ni dipropa oleh Syed, kita punya moderator malam ni, ataupun Khairil, ataupun Y, ataupun Zack Rostah. Bukan. Ini manifestasi rakyat sendiri yang keluar. Saya bagi contoh. Kan? KJ. Nama kita KJ. Hey, saya dah ambil vaksin lah. Ni, tengok ni. Saya dah ambil vaksin. Tengok ni, saya dah ambil vaksin. Saya dah ambil vaksin tau. Saya dah ambil vaksin 5 hari bulan. Rakyat ni bersungguh-sungguhlah, menunggulah vaksin ni. Bila keluar program opt-in ni, nasib baiklah orang rumah saya, kita orang adik-beradik semua berlumba-lumba tunggu depan komputer nak dapat vaksin ni, macam pengemis lah ni nak dapat vaksin ni. Dia punya handal, dia kata bulan April, KJ kata apa? Bulan April dia kata apa? Kita akan by year end kita akan selesai 80% rakyat akan dapat vaksin. Ini rakyat ni, ini bulan 5 ni. Ini bergebut-gebut rakyat ni. Bergebut-gebut KJ ular. Nampak marah betul Bang Jonah ni. Kita reda kemarahan Jonah sekejap, kita pergi, kita lari sekejap. Kita lari sebelum kita pergi kepada star kita, Zack Rockstar, saya nak pergi kepada Khairil dulu. Khairil, ulasan saudara Jonah yang mengatakan bahawa vaksin diterima tidak sekata antara Selangor dan negeri lain. Apa pandangan, Khairil? Okey, terima kasih. Saya nak sambung ulasan daripada... Ya. Kau jangan marah macam Jonah tadi, bergegar kamera. Sambung. Okey, kita sambung daripada ulasan Jonah tu. Kita boleh lihat jelas kegagalan kerajaan ini, dan terutama daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian Mesti bergerak untuk memenuhi tuntutan keperluan vaksin dalam negara ni. Kita lihat tak mencapai target yang dia war-warkan. Bukan kita minta, ini adalah target yang mereka sendiri tetapkan. Jadi sepatutnya kalau dia sendiri tetapkan, dia tahu bagaimana nak melengkapkan jadual yang dia sendiri rancang. Kita rakyat telah daripada sejak kejatuhan kerajaan, daripada langkah Sheraton dulu, kita rakyat, walaupun kita sebagai pembangkang, kita tetap memberikan ruang dan peluang kepada kerajaan yang telah dibentuk untuk menentukan direction kepada kemana dia nak bawa negara kita ni, bagaimana dia nak merancang. Jadi jangan salahkan kerajaan, rakyat apabila mereka menzahirkan kekecewaan terhadap apa yang sedang berlaku. Kegagalan memberikan vaksin kepada rakyat sehingga menjejaskan corak hidup rakyat terbanyak. Mereka telah berkorban 3 bulan sepanjang 3 bulan pada awal daripada 18 Mac sejak mereka membentuk kerajaan. 3 bulan mereka telah beri komitmen sepenuhnya pada kerajaan, dan akhirnya mereka mengadakan pilihan raya negeri. Dan ini adalah kegagalan mereka disebabkan prioriti itu tidak ada kepada kerajaan. Mereka tak tahu apabila berlakunya third wave, kesan daripada pilihan raya negeri Sabah tu tadi, mereka menghadapi kekeliruan. Saya nak petik sikit daripada Y yang cakap tadi, kerajaan ni dah macam auto. Dia bila kalau naik kapal terbang tu, bila dia dah kat atas, dia dah autopilot, dia kira nak sampai. Tapi kalau dia ada direction, okey. Sekarang ni kita takut dia jadi MH370. Kemana dia terhanyut bila dah tak ada direction. Sekarang ni Perdana Menteri keluar ikut musim. Kalau dia rasa dia nak bagi gula-gula, dia keluar. Kalau dan dia nak kena hentam, dia nak tukar polisi, dia hantar PDF. Cara ini ke Perdana Menteri yang menghormati rakyat, yang katanya mempedulikan rakyat, meletakkan keutamaan rakyat, apabila mereka membuat keputusan hanya mementingkan kepentingan mereka. Vaksin sepatutnya diutamakan dalam negeri Selangor.
kerana negeri Selangor inilah nadi ekonomi Malaysia. Penyumbang utama KDNK dalam negara. Jadi pergerakan dengan populasi 6.5 juta seperti yang dikongsi oleh Jonah tadi, 6.5 juta pergerakan tu tadi kalau dikumpul, difokuskan kepada pemberian di negeri Selangor. Kerana pergerakan rakyat tu agak kompleks di negeri Selangor. Kalau diselesaikan di peringkat negeri Selangor terlebih dahulu, pastinya kita boleh mengekang bagaimana untuk rakyat kerajaan ni tadi menghentikan COVID ni tadi. Maksudnya adakah Khairil bersetuju bahawa kelembapan kerajaan federal mengheret kepada masalah di negeri Selangor? Okey, betul. Sepatutnya kerajaan meletakkan memberikan bukan rakyat yang jadi kerajaan. Kalau betul serius, kerajaan yang perlu menggerakkan seluruh jentera kerajaan melaksanakan pusat PPV. PPV ni kena betul pusat pemberian vaksin, bukan pay per view. Kena faham betul-betul kan. Sekarang ni kerajaan terpaksa sekiranya serius perlu meletakkan keutamaan rakyat, gerakkan semua jentera kerajaan, gunakan jentera anggota polis, frontliners kesihatan, bukakan selagi boleh. Kita contoh Selangor, apabila mereka serius komit dengan membuat test, mereka sendiri pergi ke daerah-daerah, bukannya paksa rakyat tu duduk depan ni dah jadi macam pengemis sebab kata Jonah tadi. Sekarang ni kalau serius, you pergi jumpa rakyat, bukan you pergi minta rakyat tu. Itu membuatkan lagi potensi jangkitan lebih melebar. Itu yang saya rasa kerajaan ni tak serius. Hanya mereka menggunakan pengumuman demi pengumuman untuk meredakan buying time, untuk melaksanakan agenda politik mereka. Cukuplah bermain politik. Sekarang ni keutamaan rakyat itu lebih perlu diutamakan. Sekian. Itu yang saya nak kongsi buat untuk yang kali pertama. Betul moderator, saya nak tambah sikit okay. Tak habis lagi masa KJ ni. Okey, tuan-tuan. Kita semua setuju kecepatan program vaksinasi akan menjadi faktor utama pemulihan ekonomi. Kita dah tengok di Amerika, di England dan sebagainya. Kecepatan vaksinasi faktor utama pemulihan ekonomi. Kita terima benda tu. Kita terima benda tu. Sebab tu pada seawal, saya rasa tak silap saya, seawal bulan Januari atau Februari mungkin, Kerajaan Negeri Selangor tulis surat recommendation daripada Selangor Task Force, MB tulis surat kepada KJ, katanya minta mohon nak kita duit lebih sikit, kita boleh dah bantu, kita nak beli vaksin sendiri, dan mungkin MB dengan negeri boleh gunakan vaksin yang kita beli sendiri itu untuk bagi frontliner, mungkin AJK masjid, surau, guru-guru sekolah dan sebagainya. Itu mungkinlah itu ada dalam perancangan Menteri Besar dan Kerajaan Negeri Selangor. Apa jadi pada surat yang Menteri Besar? Ini cerita memang dah habis, tapi saya nak ulang balik. Saya sakit hati, kan? Saya sakit hati. Saya sakit hati. Kamu tahu kamu dah lambat. Kerajaan negeri atau pihak lain yang ada sedikit kemampuan hulurkan tangan. Okey, kita nak bantu ni. Kita tahu kamu dah target dah lari jauh, kan? Apa lagi kita negeri Selangor ni, memang negeri yang paling ramai. Kita nak tolong ni, kita tahu kita paling ramai. Kes pun paling banyak. Kita nak beli vaksin sendiri, kan? Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan hari ni, siapa tahu berapa harga vaksin sebenarnya? Tak ada. Siapa tahu? Bila Anwar Ibrahim sebut, dia kata Anwar Ibrahim tak pergi mesyuarat PAC dan sebagainya. Apa masalahnya ni? Apa masalahnya? Apa rahsianya harga vaksin? Apa rahsianya? Apa rahsianya harga vaksin? Ada budak KJ malam ni, tolong cakap. Tak boleh ke dia cakap berapa sebenarnya dia spend satu vaksin? Apa masalahnya? Kerajaan negeri minta berbulan-bulan surat tu terpeluk katanya ke MKN. Bila Anwar sebut berulang kali, akhirnya barulah dia kata okey boleh beli direct lah, apalah sebenarnya. Akhirnya melalui Pharma Niaga ataupun ejen ataupun yang dilantik oleh Sinovac dan sebagainya. Itu pun saya nak tanya, apa masalahnya? Kenapa KJ
kita dengar cerita kat negeri Selangor nak beli vaksin ni dah, saya rasa kawan-kawan dah 2 bulan atau 3 bulan. Apa masalah ni KJ? Tak boleh kau tetapkan harganya? Apa masalahnya? Ini vaksin ni. Negeri Selangor nak keluar duit sendiri. Apa masalahnya yang tak boleh nak tetapkan harga vaksin ni? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Kau tahu kau dah apa nama ni? Kita dah, rakyat dah panik. Rakyat panik. Tuan-tuan yang dengar ni tahu rakyat macam mana rakyat panik mencari vaksin sekarang ni. Rakyat panik. 1 bulan 2 bulan ni kita boleh nampak rakyat dah panik mencari vaksin, kan? Bila kerajaan negeri nak beli, surat dipendamkan, bila kita bongkarkan, kita bangkitkan, baru disebut, tapi dia bagilah jawapan birokrasi. Kita dengar cerita Selangor nak beli vaksin dah kurang-kurang dah 2 bulan. Minggu lepas MB sebut lagi dah untukkan 200 juta. Saya nak tanya KJ, apa masalah ni yang kau tak boleh panggil Paman Niaga dekat kerajaan negeri Selangor, selesaikan berapa harga vaksin? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Baik John. Saya nak pergi kepada Zack. Sementara Jonas redakan kemarahan dia tu, kita pergi kepada Zack dulu. Sementara Jonas redakan kemarahan dia. Kejap lagi bang, kita balon lagi KJ. Kejap lagi kita bagi ruang lagi Jonas balon KJ. Sekarang saya nak pergi kepada Zack dahulu. Zack, tadi Khairil menyebut bahawa kerajaan ini gagal. Adakah kerajaan ini keseluruhannya gagal atau Perdana Menterinya gagal atau bagaimana Zack? Cuba tengok pandangan Zack macam mana? Walaupun saya setiap hari kempen ataupun menemplak kerajaan dengan hashtag kerajaan gagal. Akhir sekali kerajaan gagal di akhir video. Tapi hari ini saya dah mula sedar. Sebenarnya kerajaan tak gagal. Kerajaan berjaya sebenarnya. Okey. Kerajaan berjaya dari segi mengurangkan kadar orang yang apa? Yang celik pasal vaksin ni. Itu satu bagi saya saya boleh bagi dengan perincian ataupun statistik yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Kalau kita bicara soal vaksin, kita tak bicara soal kapal terbang dan kapal laut dan sebagainya lagi. Kalau ikutkan dalam negara kita, yang peratusan yang paling rendah ataupun yang statistik yang sangat-sangat mendukacitakan untuk daftar vaksin, sebab vaksin ni adalah satu perkara yang paling penting dalam pandemik tadi. Negeri yang pertama rendah adalah Sabah. Okey. Kedua Kelantan, kemudian Terengganu dan diikuti oleh Perak. Okey. Dan 100% yang daftar vaksin adalah Putrajaya. Putrajaya 100%. Okey. Saya cakap begini sebab saya kecewa. Satu, kita dah berbuih, kita cakap soal untuk ajak pujuk ataupun kita kempen kesedaran vaksin ini, saya rasa sejak dulu lagi. Tak kisahlah apa latar belakang politik korang pun, tak ada hal. Sekarang ni kita bersatu hati untuk kita bersama-sama kita berperang dengan musuh kita yang tak nampak. Okay. Dan saya amat kecewa dengan 4 negeri tersebut. Kerana apa? Kerana kebanyakan orang-orang di negeri yang saya sebut tadi cakap je banyak, kerja tak buat. Kesedaran ataupun kempen yang dijalankan oleh tanggungjawab oleh di bawah kerajaan negeri pun tidak mendapat apa hasil yang memberangsangkan. Itu belum lagi soal orang yang membawa virus ini pulang ke kampung. Kalau kita ikuti laporan media baru-baru ini, di mana KKM mengesahkan satu kluster baru yang merisaukan di Terengganu. Kluster tersebut tercetus daripada orang yang balik kampung masa raya. Okay, fine. Sudahlah korang semua tuduh kerajaan negeri Selangor ini kes dia tinggi. Okay, dan ada juga sebahagian besarnya memang cari makan di negeri Selangor. Dan
sebahagian besar penyumbang kes positif di Selangor adalah bukan anak Selangor pun. Itu yang saya marah. Maksudnya, cakap tak serupa bikin. Saya dan anak-anak dah berapa bulan kita berkurung di rumah. Anak saya dah hampir setahun lebih berkurung di rumah. Saya sendiri ni dah berapa lama kita tak keluar. Kalau keluar sekejap untuk urusan penting. Apalah salahnya bila kerajaan buat satu SOP tu, apalah salahnya kita patuh sama-sama. Ini bukan untuk kepentingan peribadi. Ini untuk kepentingan negara. Kadar yang positif semakin hari semakin naik dan semakin membimbangkan. Begitu juga dengan kematian, kes kematian. Jiran belakang rumah saya mati sebab COVID. Kawan saya pun mati sebab COVID. Belum lagi cerita-cerita yang lain lah. Benda-benda ni kan, sepatutnya kalau kita ni kan, kita bersatu hati. Sama-sama lah. Tak kisahlah kamu daripada mana-mana latar belakang ataupun kamu ni bendera politik yang berbeza sekali. Tolonglah faham. Okay? Hari ini kita berdepan dengan satu peperangan yang sangat dahsyat. Kita berperang dengan musuh yang kita tak nampak. Tolonglah kawan-kawan daripada Kelantan, daripada Terengganu, Sabah, Perak, tolonglah kita daftar vaksin, kita kempen kawan-kawan kita, kempen ahli keluarga kita bantu untuk kita kurangkan kadar jangkitan. Tolonglah, tolong patuh SOP. Itu yang betul-betul yang memberikan satu perasaan yang sangat kecewa dari diri saya. Itu belum lagi program vaksin itu gagal dengan menelan kos 70 juta. Saya nak sebut pun saya tak berani sebab baru-baru ini kawan saya pun telah ditahan oleh pihak polis sebab isunya hanya mempersoalkan 70 juta program vaksin. Okey, saya serahkan kepada moderator. Saya nak pergi ke saudara Umar. Umar, tadi Zack menyebut bahawa rakyat tidak mematuhi SOP. Sekarang pada pandangan Umar, SOP yang cacar marbah atau rakyat yang salah? Apa pandangan Umar? Ya, dia macam ni lah. Masalahnya sekarang, bila kerajaan tu, dia menganggap rakyat tu sebagai benda, sebagai entiti yang perlu dilawan. Bila heboh rakyat cakap, si bodoh dengar sini. Itu hashtag bukan saya cakap. Itu hashtag. Si bodoh dengar sini. Rakyat marah kat Twitter. Kemudian rakyat kata apa lagi? Hashtag kerajaan gagal. Apa jawapan balas geng-geng belah sana? Dia kata rakyat yang gagal. Masalahnya sekarang, rakyat dia patuh perkara yang telah diperkenalkan atau dikuatkuasa oleh kerajaan. Salah rakyat, ada kesilapannya betul, tapi dakwa macam biasa. Masalahnya sekarang adalah apa dia? Masalahnya sekarang, SOP itu kacau bilau. Ianya tidak sekata. Kita tengok hari ni cakap A, esok cakap B, kita dah tak tahu A ke B ke C. Kita dah tak tahu. Itu pertama. Yang kedua, kita kata tadi, kalau rakyat ada silap, ada salah, langgar undang-undang, dakwa. Tetapi masalahnya sekarang, rakyat melihat, rakyat nampak depan mata macam mana pendakwaan terpilih. Bagaimana rakyat melihat double standard bila kita tengok orang kayangan yang katanya tu tidak didakwa. Sampai itu yang jadi pelik, macam mana nilai boleh masuk dalam Selangor pula kan. Itu yang jadi masalah kepada negara. Jadi mudah untuk kerajaan menyalahkan rakyat untuk menampakkan bahawa mereka betul, tapi hakikatnya sekarang rakyat tak buta, rakyat nampak apa masalah. Jadi untuk saya tarik sikit pada perhatian Syed, kawan-kawan, saya tengok kawan-kawan dah buka satu ruang perbincangan yang sangat jelas. Macam mana dari segi pengurusan vaksin, macam mana macam dari segi SOP. Kalau nak sentuh tadi yang pasal apa Zack cakap balik kampung, masa saya masuk yang saya nak sampaikan. Kalau nak kata yang balik kampung tu, ingat tak masa awal-awal kata nak lockdown? Siapa yang keluar kenyataan kata keluarga, ibu bapa pasangan jarak jauh perlu pasangan jarak jauh boleh balik jumpa keluarga, kena mohon cepat-cepat sekarang. Siapa yang cakap? Menteri Dalam Negeri. Jadi ini semua yang menyesakkan kepala rakyat. Jadi itu adalah antara contoh-contoh. Namun untuk kita berkata sama ada masalah ini benar-benar wujud atau tidak, kita kena melihat satu kerangka yang lagi besar. Saya suka macam yang hari tu pun masa kita cuba awal-awal pre-live
dengan kawan-kawan, teman-teman yang sama juga, saya kemuka tiga perkara asas. Pertama, tiga perkara ini tidak boleh bercanggah, tidak boleh cross functional, dia tidak boleh bertindan antara satu sama lain. Ini saya secara dasar saya sebut. Detail kemudian kita bincang soalan-soalan seterusnya. Tentang judiciary, tentang eksekutif, legislatif, judiciary. Benda ini adalah perkara asas. Kalau benda ni berkacau bilau, benda ni berterabur, benda ni bermasalah, negara memang akan bermasalah. Dari segi, kalau kita tengok kestabilan dari segi ekonomi dan sebagainya. Dan juga sebab itu timbul soalan hari ni, adakah kerajaan bertukar lagi? Kalau tiga perkara ni tidak terganggu, tidak timbul soal kerajaan bertukar lagi. Saya ambil beberapa contoh dalam kerangka. Pertama, eksekutif. Rakyat petikai, kerajaan sekarang ada majoriti lagi ke tidak? Rakyat petikai macam mana pengurusan COVID itu? Rakyat petikai macam mana kita dah bagi macam-macam kepada rakyat tentang skim yang pekerja apa semua tu, subsidi upah dan sebagainya. Jumlah pengangguran lebih 700,000. Jadi rakyat tak faham. Kenapa masalah sangat dengan kerajaan ni buat semua benda semua tak kena? Dan itu permulaan dia. Pertama dari segi eksekutif. Yang kedua dari segi legislatif. Berapa ramai rakyat tanya tadi saudara Jonah disebut. Macam mana harga kita tak langsung tak tahu. Itu adalah setiap sen yang dikemukakan itu ada duit rakyat. Kenapa rakyat pun tak tahu? Kan dia nak kira tentang kita berniaga ni bukan berniaga tentang company private dengan company A dengan company B. Ini kerajaan. Mana mungkin kita nak sorokkan semua benda tu semua kena bentang kat parlimen. Kita semua nak tahu. Kan itu antara perkara yang melibatkan legislatif. Dan juga kalau kita sentuh dari segi penggubalan undang-undang, dari segi pindaan undang-undang, banyak benda-benda yang menjadi pertikaian. Jadi saya dah sebut tadi eksekutif, legislatif, judiciary. Macam mana rakyat lihat, saya ulang balik tadi, tentang pendakwaan terpilih, double standard. Ini adalah kerangka besar dalam konteks pengurusan negara. Tata kelola, tadbir urus. Sekiranya benda ni bermasalah, dia akan membuka satu pintu lain yang akan mengheret negara ke satu lembah yang memporak-perandakan pemikiran kita. Ya Allah, teruk ke macam gini ke yang kita nak wariskan kepada anak cucu kita nanti. Ini yang perlu dijadikan asas pertimbangan untuk rakyat menilai. Sebab soal kaum, soal agama, itu adalah perkara-perkara propaganda untuk menyelamatkan survival sesetengah pihak. Tapi yang perkara lebih penting yang rakyat kena lihat adalah tiga perkara asas ni. Itu sebagai mukadimah lah. Nanti saya open kawan-kawan untuk sebagai mukadimah. Dia punya mukadimah bukan panjang lagi. Tapi rupanya sedap juga jawab soalan ni. Biasa nak tanya soalan je. Terima kasih. Pasal SOP pun. Zack nak tambah? Pasal SOP ni kan, kita akur sebagai rakyat pasal berkenaan tentang SOP. Di compound pun kita akur. Tapi masalah yang bebal sekali adalah pemimpin. Pemimpin sepatutnya beri contoh yang baik kepada rakyat. Baru-baru ini kes Menteri Besar kita yang amat berhormat Sanusi. Kan? Sudahlah dia langgar SOP, menipu lagi. Kan? Sepatutnya kan, kalaupun lah benda tu memang dia dah terlanjur tengok kereta Ford tu kan, aku je lah kan. Ini dengan dia punya setiausaha politik dan dia punya pengikut-pengikutnya semua ni duk serang orang yang beri maklumat. Jadi bukan setakat diserang, malah Zack, double standard SOP. Kayangan boleh, rakyat tak boleh. Itulah menyebabkan rakyat jadi geram. Zack, kau kena ingat Zack. Zack, aku nak tambah pasal Zack. Kau kena ingat Zack. Dia orang ada bohong syari'i. Dia apply je lah. Merajuk keluar. Tapi aku banggalah dengan ini kita pasal dia seorang suami yang setia. Isteri dia seorang. Kalau pemimpin-pemimpin yang lain semuanya isteri dia banyak. Itu je lah. Okey, aku serahkan balik. Why? Ya. Why dah mencelah tadi. Oman menyebut tentang keperluan parlimen untuk bersidang. Dia sebut judiciary, legislatif. Apa pandangan Wai? Adakah perlu? Adakah bila parlimen bersidang ni COVID boleh selesai? Ataupun boleh. dengan tidak bersidangnya parlimen ini maka masalah tidak selesai. Apa pandangan Wai? Adakah perlu parlimen bersidang di waktu COVID ini? Of course lah perlu. Senang je, check and balance. Kerajaan sekarang ni dia tengah takut. Bila dia tengah takut, dia buat keputusan silap. Dengan kedudukan dia sendiri pun tak menentu.
dengan tarik tali daripada rakan-rakan UMNO semua. So banyak benda yang terpaksa disorokkan lah. Lagi satu, kalau tak bersidang, lagi lama jangka hayat dia orang. Dia orang lagi selamat. Kalau bersidang nanti kantoi pula, alamak tak cukup pula nombor. Kan? Itu salah satu benda lah. Kita kena cakap Zack, sila. Zack hilang pula. Sama wai. Lagi satu, virus ni Sebelum Jonah menyambung. Okey Zack, sama Zack. Ya, virus ni dia tempat dia kat mana? Kat Parlimen. Itu sebab kerajaan takut Parlimen. Dan kita Zoom ni pun tak boleh. Sebab virus ni sekarang ni ada kebarangkalian keboleh jangkitan kita ni dijangkiti virus melalui Zoom. Itu je. Dia takut. Gambar bila keadilan buat Zoom cepat. Nampak Jonah macam ada sesuatu yang nak diperkatakan. Silakan kampanye. Saya rasa masalah vaksin ni masalah yang cukup besar. Kita pun, tuan-tuan pun hari-hari masuk berita. Kita tengok macam mana kita ada, saya rasa dalam 3 minggu sudah tengok kat WhatsApp di United Kingdom. Dia buat vaksin kat mana? Kat masjid. Dia buat vaksin dekat masjid. Tujuan dia apa? Untuk bagi keselesaan kepada yalah orang-orang yang mungkin ada was-was dan sebagainya. Itu di negara di United Kingdom tu kan. Kita kat sini kita tahu dia keluar data Kelantan saya ingat 2 minggu sudah 10,000 tak. Apa ni yang dapat temujanji tak pergi. 10,000 di Kedah, 9,000 di Perak, 3,000 di Perlis. 5% saja yang turnout di Melaka 5% saja kan. Jadi dah start lah orang cakap ni rakyat kumpulan anti-vax pun ramai, rakyat pun tak peduli sangat tentang vaksin dan sebagainya. Kita tuan-tuan, kita pun tahu kat kampung, kat kampung ini kita anak-anak semua kat KL dah tak boleh balik kampung. Mak bapak itulah mak bapak kita dekat tinggallah mak bapak kita. Kalau ada adik-beradik yang duduk dekat kampung boleh juga kan. Kalau yang tak ada semua anak-anak di KL macam mana kan? Akhirnya rakyat juga yang salah. Rakyat tak sedar, rakyat tak ada kesedaran, rakyat banyak alasan, rakyat tak ada takut. Ni semua kan. Tak ada kita tengok, kita baca di United Kingdom dia buat dekat masjid. Kan? Saya ingat tuan-tuan, cadangan ni, recommendation daripada rakyat di Malaysia ni, baik rakyat perseorangan individu maupun kumpulan-kumpulan perubatan, maupun kumpulan-kumpulan masyarakat, maupun kumpulan-kumpulan NGO, macam-macam rakyat dah cadangkan kepada KJ. Macam-macam. Saya bukan tuan-tuan, minta maaf. I'm very personal. Saya sangat personal dengan KJ. Orang bagi cadangan dekat dia macam-macam. Bukan saya membebel malam ni. Rakyat dah bagi macam-macam cadangan. Macam-macam pandangan. Macam-macam kaedah. Jonah, tambah. John, tambah. John, jap. Sebelum Omar menambah, saya nak tanya John. Tak, tapi saya adakah KJ? John. Sabar. Adakah KJ yang patut diubah atau keseluruhan kerajaan yang patut diubah? Tak, itu sebab bukan sebelum tu. Sebab saya tahu ramai juga orang minat KJ ni kalau konon dia betul-betul apa tall, dark and apa. Bukan soal tu lah. Ini sekarang kita sedang menghadapi hidup atau mati lah KJ. Ini bukan waktu kau nak action, kau punya kau smart dan sebagainya lah. Kan? Macam saya cakap tadi, ini pandemik, ini global pandemik, keadaan yang luar biasa. Rakyat sama-sama nak bantu, kan? Tapi kau buat action. Apa guna kalau darurat kalau kau tak boleh bypass birokrasi? Sinopharm. Sampai ke hari ni saya tak tahu dah NPRA dah selesai ke tidak pendaftaran penis Sinopharm. Ini apa guna darurat kalau kau tak boleh bypass birokrasi? Apa guna darurat kalau tak boleh bypass birokrasi?
Ini darurat politik. Ini tak faham. tuan-tuan, sebab itulah kita rakyat ni keluar manifestasi kerajaan gagal tu, itu ikhlas. Bukan dicucuk-cucuk oleh Pakatan Harapan sebagainya. Tidak, itu ikhlas. Oleh Syed. Ni saya nak bagi tahu. Kita tahu hari ni menteri apa yang menguruskan vaksin ni, kan? Hari tu bila rakyat salah bila hari tu yang bila second batch opt-in punya program untuk AstraZeneca gitu. Berapa juta itu tadi? 1 point berapa juta? Zack? Yang dia buka hari tu? Berapa Kemudian kita pun tahulah tak sampai setengah jam ke. Sejam setengah ke dah selesai. Kemudian dah sistem crash dan sebagainya. Lepas tu bila ada yang keluar dapat duduk bermasausin kat Selangor, kena pergi ambil kat Johor dan sebagainya. Apa kenyataan dia? Dengan sombongnya dia kata apa? Jawab dia kata apa? Dia kata rakyat salah pilih. Kau tak nampak ke video orang tekan ni tak boleh. Tak nampak ke? Dia salahkan rakyat juga yang kena salah. Rakyat juga. Apa ke gila rakyat kita duduk Selangor nak pergi ambil vaksin kat Johor Bahru. Masuk akal ke tuan-tuan? Masuk akal. Ni dia sikap Khairi Jamaluddin. Saya minta tolong kalau ada macam-macam Khairi Jamaluddin ni, tolong bagi tahu pesan kat Khairi Jamaluddin. This is not the time for you untuk tunjuk kalau korang kau smart. This is time to work hand in hand, sama-sama. Rakyat nak tolong, kau bagi, kau buka jalan, kau buka ruang. Bukan kau belagak sombong. Ini hidup dan mati rakyat. Bukan kau belagak sombong. Sampai hari ni susah. Kita kena beritahu berapa harga vaksin satu pun dia tak boleh bercakap. Tambah sikit. Sila Umar. Dia macam ni. Tadi kita dah cerita pasal vaksin. Saya tarik balik kepada soalan saya berkenaan dengan parlimen kena buka ke tidak apa semua kan. Apa yang jadi sekarang adalah benda yang rakyat nampak depan mata. Engkau bukan orang politik pun, kau tak ambil tahu hal politik ke, engkau tak pernah kisah apa hal jadi pun kat parti politik, Najib ke, Naik Zahid ke, Anwar, dia tak pernah ambil tahu pun, tapi dia nampak depan mata dia. Apa dia? Dia terfikir macam mana berapa ramai cikgu, berapa ramai anak murid yang langsung tak divaksin tapi boleh pergi sekolah sebelum ni. Berapa ramai di kalangan mereka. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita tengok kan, berapa ramai yang pergi mall, yang bersesak-sesak dekat mall, yang masuk tu tak pernah langsung kena vaksin. Berapa ramai? Juga tidak. Kilang, antara penyumbang kluster terbesar yang terkena jangkitan COVID, berapa ramai pekerja kilang yang kena vaksin? Rakyat nampak depan mata. Ahli parlimen semua dah kena vaksin. Kan? Dan ada juga yang dah 2 kali ada seorang Perdana Menteri lah kan. Dia siap boleh menganjing-anjing lagi moderator masa buat bicara dengan dia. Awak dah kena vaksin belum lagi? Belum lagi. Saya dah 2 kali. Kau ingat aku suka sangat kan kau kena vaksin macam tu kan. Tak payah nak peli-peli rakyat. Jadi rakyat nampak depan mata. Betapa sesaknya kerajaan hari ni, serabutnya kerajaan hari ni bila SOP itu kacau bilau dan akhirnya rakyat nampak bahawa pertama parlimen itu tidak bersidang, darurat itu dikemukakan, itu hanyalah propaganda politik untuk menyelamatkan survival pentadbiran Perikatan Nasional. Dia tidak lebih daripada itu. Sebab parlimen tidak bersidang, apa masalah parlimen tak bersidang? Saya ambil contoh. Dalam kalangan 10 negara sebelum ni lah, sebelum yang kita PKP kali ketiga ni, waktu awal hari tu. Di kalangan 10 negara yang tertinggi COVID di dunia, India, Brazil, Spain, France, Itali, UK, termasuk semua tu. Di kalangan 10 itu 5 daripadanya laksanakan darurat. Ya betul. Tapi di kalangan 5 yang laksanakan darurat, tiada satu pun negara yang gantung sidang parlimen. Tapi kenapa kita gantung sidang parlimen? Kita ikut modal pentadbiran negara ni, kita ikut siapa? Westminster System. Di UK gantung ke tidak? Australia gantung ke tidak? Tapi kenapa kita gantung? Sedangkan banyak perkara yang perlu dibincangkan di parlimen. Kan nak beri alasan apa kepada ahli parlimen untuk dia nak bersidang? Dia orang bergaduh, berebut dan sebagainya. Itu semua wayang. Jadi nak buka mata rakyat. Kenapa dalam keadaan kita tengah sibuk-sibuk macam ni timbul tajuk kerajaan bertukar lagi? Sebab ada masalah di sebalik itu yang rakyat dan juga kita orang biasa ni tak perasan. Tapi itulah permasalahan yang awalnya mungkin sekadar luka pada awalnya, sekarang dah membarah.
Dan dalam keadaan membara itu memerlukan satu anjakan baru, perubahan politik dalam negara. Itu sebagai tadi mukadimah, ini sebagai poin pertama. Terima kasih saya. Khairil, tadi Jonah panjang lebar marah KJ. Tadi Khairil juga menyebut tentang darurat. Tadi Khairil juga menyebut tentang darurat politik. Adakah Khairil bersetuju bahawa kerana darurat politik ini KJ sedang bermain-main untuk drag darurat ini? Adakah ini benar darurat politik atau memang KJ sengaja tak perform untuk menyusahkan rakyat sebagaimana seperti yang Jonah sebutkan tadi? Apa pandangan Khairil? Okey, baik. Saya memang tunggu soalan. Okey. Terima kasih moderator sebab bagi soalan ni pada saya. Sebab saya memang nak jawab soalan-soalan yang macam ni. Kan? Jadi berkait dengan jawapan komen yang diberikan daripada saudara Jonah dengan Omar tadi. Saya nak beritahu, darurat ini jelas darurat politik. Kerana kita kena lihat, prioriti kerajaan itu tidak ada. Dalam keadaan, kalau kita ingat pada tahun 2020 setelah berlaku pertukaran kerajaan, saya ulang semula, rakyat memberi peluang kepada kerajaan itu untuk berfungsi dengan baik. Sekiranya ada daripada kalangan pembangkang untuk cuba mempertikai apa sahaja usaha yang dilakukan oleh kerajaan pada ketika itu, mereka dianggap sebagai perosak dan cuba untuk mewujudkan satu keadaan ketegangan dalam kerajaan dan negara pada ketika itu. Kerana rakyat sesungguhnya memberi cukup masa, cukup ruang dan cukup peluang kepada kerajaan untuk berfungsi sepenuhnya. Tetapi setelah 1 tahun lebih, sekarang ni berapa belas bulan, 15 bulan yang telah diberikan kepada kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan Perikatan Nasional kononnya yang membawa agenda Melayu Islam. Jadi apabila 15 bulan, banyak sangat kerosakan yang telah dibuat oleh kerajaan yang ada ini. Satu, apabila kewujudan scheme of thing yang diwujudkan dari sejak hari pertama kerajaan itu ditubuhkan oleh Muhyiddin Yassin dan gerombolan-gerombolan yang hanya untuk menubuhkan kerajaan mengikut agenda masing-masing yang kononnya mungkin akan deal belakang lah. Dan sekarang ni kita setelah 15 bulan sebelum cukup 22 bulan, kegagalan itu jelas nyata di kalangan rakyat. Kerana saya cakap tu telah begini, kerajaan ini tidak ada direction. Kerana apabila ini bukan kegawatan ekonomi yang biasa, apabila yang setiap akan berlaku dalam masa tempoh 8 hingga 10 tahun. Tetapi kali ini, kegawatan ekonomi itu disekalikan dengan impact pandemik. Prioriti kerajaan perlu jelas dalam keadaan ini. Polisi perlu ada. Kenapa harus menentang parlimen? Dan situ adalah tempat untuk penggumpal polisi menetapkan polisi. Dan apabila ahli parlimen takut untuk datang parlimen, untuk hadir ke parlimen, jadi allergic pula, ini satu masalah. Rakyat perlu lihat ini ada satu kepincangan. Prioriti itu perlu ada, direction itu perlu ada. Dalam keadaan ini, pada ketika itu saya cakap, kerajaan perlu ambil serius kerana ada 3 benda yang perlu dia tackle dalam masa yang sama, iaitu 1, kestabilan politik, 2, economic recovery, 3 itu urgency of the handling pandemic. Dalam keadaan 3 benda ni, kerajaan perlu ambil ketetapan bagaimana yang mana perlu didulukan. Sebagaimana yang kalau kita lihat kejayaan adalah Malaysia pada ketika tahun 2020, tahun lepas, pernah diangkat menerima pujian oleh negara luar dan mereka Eropah. Ada satu Mak Saleh siap buat video memuji keberkesanan. Kita harus bagi kredit juga kerajaan Perikatan Nasional pada satu ketika. Maksudnya bukan seluruhnya. Saya nak cakap sebab kerajaan ni kerajaan gagal, tapi pada satu ketika mereka berjaya untuk menurunkan angka pandemik itu kepada angka 1 pada 1 Julai 2020. Tetapi selepas mereka melarikan tumpuan mereka untuk merendahkan angka COVID dan terus untuk cuba bermain politik, hari ini kita telah menerima akibat yang jelas. Varian Afrika itu masuk, varian daripada India itu masuk dalam keadaan mereka menipu kita rakyat yang siang hari. Mereka boleh cakap mereka tutup airport, tetapi dilaporkan sebanyak 2 juta penumpang baru masuk ke dalam negara.
Ini adalah satu keadaan yang tidak boleh diterima oleh seluruh masyarakat. Kalau you dah tutup parlimen tu tadi, try lah, cubalah untuk berlaku jujur. Dan kerana sekarang ni rakyat dalam bagi ruang, bagi peluang yang cukup baik. You try lah berfungsi sebagai kerajaan seutuhnya. Tetapi sekarang ni, apabila berlaku perpecahan di dalam dari kalangan kerajaan tu sendiri, ini telah membuatkan mereka ni bekerja mengikut kelompok dan kepentingan sendiri. Sebab itu, rakyat mula keliru dan cuba dan merasakan mereka tidak berfungsi dengan baik. Kerana kalau kita lihat daripada PKP 1, PKP 2, PKP 3 ni tadi, celaruan itu jelas. Sejak pagi ke petang ini. Dan hari macam tu. Petang dah jadi macam cacah marbar. Sampai orang tak tahu mana satu SOP yang nak diikut dan membuatkan apa orang bertanya. Apa beza PKP 1, PKP 2, PKP 3 kalau you bagi satu besar, total lockdown. Total lockdown ni dah orang cakap wow, dia macam Armageddon lah kan orang cakap. Tapi akhirnya macam biasa je, acah-acah ke lockdown kan, apa benda ni. Sekarang ni saya nak beritahu, kalau you betul-betul nak fokus kepada pengurangan COVID, you buat betul-betul cara nak rendahkan COVID. Dalam masa yang sama you kena akui, dalam keadaan kalau you nak buat benda tu akan impact pada ekonomi. Seperti mana kalau kita lihat yang tahun lepas tu, bila you fokus kepada pengurangan angka COVID, you dapat kestabilan politik, you harus korbankan pada economic recovery. Maknanya pada ketika tu total lockdown agak terkesan banyak industri, banyak sektor pada ketika tu. Dan you akan dapat satu penyelesaian. Dan selepas tu you patutnya, selepas you dapat angka pada 1 Julai tu, you harus fokus kepada pemulihan ekonomi. Tetapi tidak, you fokus kepada politik. Itu masalah you sekarang ni sebagai kerajaan. Dan akhirnya rakyat yang menerima beban. Kita boleh lihat pemberian vaksin di dalam Selangor tu kelang kabut. Bagi saya di negeri Johor, saya dapat laporan daripada kawan-kawan. Warga emas itu beratur tengah panas kan, berkilometer. Tidak ada satu persediaan. Bagaimana nak handle satu you bagi macam orang masuk petang. Ini masalah. You kena respect mereka ni. Apa pasal ni? Kita tanya KJ, apa pasal nak kena register nak ambil vaksin? Apa pasal nak kena register nak ambil vaksin? Apa masalah KJ ni? Namanya pandemik. Apa pasal nak kena register ambil vaksin? Tak boleh ke tunjuk IC kita? Apa pasal nak kena register? Apa pasal nak kena register? Sebab nak bagi lambat. Nak bagi lambat. Kalau you nak bagi lambat, ini jelas. Maknanya you tak nak masalah ni selesai dengan awal supaya kerajaan dan negara ini kembali kepada sedia kala. Kerana dalam keadaan kecelaruan ini ada pihak yang mendapat untung. Pihak mana saya serahkan kepada tuan-tuan untuk fikir. Pihak mana yang mendapat keuntungan, mendapat kelebihan dalam keadaan apabila pandemik ini berterusan. Dan kita cuba, you tahu tak, bila you tutup keadaan ini berterusan, ramai rakyat susah nak cari makan. Sekarang ni industri pelancongan, saya cakap tu terang, saya daripada Mersing yang memang terkenal dengan sektor pelancongan. Apa ramai kawan-kawan saya yang aktif. Bukan saya nak cerita pasal saya dan daerah saya, tetapi ini adalah suara rakyat terbanyak di bawah. Mereka ini mencari makan, mencari nafkah seharian dengan menjadi player dalam industri pelancongan. Apabila benda ini berlarutan menyebabkan mereka ni pendapatan mereka terjejas. Kita sepatutnya mereka ni sekarang ni you kena tahu, dunia di hujung jari. Minggu depan di Euro dah nak start, kita nak keluar rumah pun tak boleh. Masalah ni kan, you tak rasa ke keadaan ni teruk? And then macam mana you boleh tidur malam? Tak faham lah korang ni tak boleh tidur malam. Apa masalah kau ni? Kan? Boleh tidur malam ke Muhyiddin? Aduh, susah lah. Saya nak cakap kan, saya ni mulut jahat kan? Bukan handsome kan? Cakap dia. Orang Malaysia orang ingat tambah ni. Kawan-kawan lah. Zack. Moderator kita. Kenapa moderator? Apa dia John? Moderator, kita kena hari-hari kita kena ingatkan. Kita bukan ini, kita marah-marah ni bukan saya saja. Tuan-tuan boleh tengok, pergi dekat website
Jawatan Kuasa Khas Jaminan Bekalan Vaksin. Cuba tengok. Berapa ramai yang dah terima komplit. Bukan 1 dos, komplit 2 vaksin. Dah sampai 5% belum daripada populasi kita? Itu real ni, real. KJ ni. Saya nak cakap dengan tuan-tuan, kita ni setiap saat, setiap minit, setiap jam ada yang di ICU. Baik di Hospital Sungai Buloh dan hospital seluruh negara. Kita bercakap ni, setiap kita bercakap, minit, jam, hari, ada yang di ICU, ada yang menunggu waktu, tak boleh survive dengan virus ni. Tapi kita tengok macam mana tindakan Menteri Vaksin ni. Daripada hari, saya kira dah lebih dekat hampir 2 minggu, daripada hari dia kata okey, Selangor boleh berurusan sendiri tentang vaksin ni, okey, kita bagi kebenaran. Dah dekat 2 minggu dah. Sedar tak sedar dah 2 minggu, saya rasa paling tidak dah 2 minggu. Ni. Padahal ni, rakyat ni 1 minit, 2 minit, 3 minit, setiap tengah jam, setiap 1 jam, mungkin setiap 6 jam ada yang meninggal ni. Tengok apa urgensi ni? Apa urgensi? Apa yang mereka lakukan? Apa yang Khairy Jamdin sedang lakukan? Najwa nak jawab, nak tambah sikit. Bukan sebelum Toma, tuan-tuan, saya kawan-kawan yang dengar, kalau ada orang UMNO baik yang dengar, penyokong baik, tak ada parti ataupun berparti dengar, tengok, inilah ini. Hari ni saya dan kawan-kawan ni terpaksa macam ni. Kalau macam orang gila yang bercakap ni, cakap dengan menteri, kan? Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang, dia terpaksa buat live press conference atau recorded press conference seminggu 2 kali untuk bercakap, untuk mengulas, untuk bagi saranan, untuk bagi cadangan. Kan? Ini sebabnya apabila, apa yang Omar cakap tadi, apabila parlimen, tempat pertanggungjawapan tu tak dibuka. Ini sebabnya, tuan-tuan. Dan saya faham, tuan-tuan kata, okeylah nanti ada orang nak rampas kuasa minum, tolak tepi tu dulu. Tuan-tuan, ini haprak ni dengan kita ni, parlimen tak dibuka, kita nak bercakap soal hidup dan mati rakyat, Ketua Pembangkang yang dipilih, yang menang, dipilih oleh rakyat, terpaksa buat press conference. Nak cakap ni, nak cerita pasal vaksin, nak cerita pasal harga vaksin, nak minta cepatkan, nak minta menteri supaya, tingkatkan strategi, betulkan balik strategi, re-strategize dan sebagainya. Terpaksa bercakap melalui press conference. Itulah dia, hapraknya. Teruk je kita, tuan-tuan. Teruk je kita, tuan-tuan. Lepas tu saya cakap, tuan-tuan, sedang kita bercakap ni, apa ramai di ICU dan sebagainya. Ataupun yang menunggu nak masuk ICU. Sedang kita bercakap ni. Sedang kita bercakap ni, berapa ramai yang di ICU ataupun yang nak masuk ICU. Ini, sebab tu saya kata, ini bukan memberi jawapan birokrasi. Buat apa kau ada darurat? Kalau kau tak boleh bypass birokrasi, buat apa? Tadi saya dah sebut tadi, mungkin yang baru dengar, baru dengar. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku hari ni. Tuanku Sultan Selangor terperanjat dan baginda sedih, murka. Bagi macam mana negeri Selangor, negeri yang paling ramai penduduk, 6.5 juta, negeri yang mobiliti penduduknya paling tinggi di Malaysia, negeri paling ramai, negeri paling padat, sehingga 1 Jun akhirnya dibetulkan oleh kerajaan negeri, kita baru terima, negeri Selangor baru terima 600,000. Tim KJ claim dah terima hampir 2.9 juta. Akhirnya dia mengaku dia silap. Memang apa yang Selangor sebut tu betul. Hanya baru terima 600,000. Penduduk ada 6.5 juta. Hari-hari orang cakap Selangor tinggi. Dia kira vaksin pun, inventory vaksin kat Selangor pun, dia boleh silap kira sampai 2.3 juta. Itu sebab hari ni Sultan Selangor pun tegur tentang berkenaan ni. Ni, Khairy Jamdin, jawablah. KJ, jawablah. Jangan bukan hari ni, sekarang bukan waktu nak tunjuk smart. KJ sama dengan semua orang. Saya nak tanya tuan-tuan tanya KJ, kalau KJ dengar pada malam ni, berapa banyaklah engagement yang pasukan KJ dah buat. Engagement dengan civil society, engagement dengan persatuan-persatuan perubatan. Berapa banyak syarat meeting, perbincangan yang dia dah buat. Rakyat ni bagi cadangan lah. Macam-macam cadangan dah rakyat bagi. Tak payahlah buat tak payahlah
registration, bagi je lah, buka lah masjid ke apa ke, buka klinik kesihatan ke, klinik swasta ke, bagilah rakyat pergi untuk ambil vaksin. Saya nak tambah sikit. Tambahlah. Okey. Dek. Tambah. Boleh tambah sikit Dia macam ni. Yang saya nak sebut tu bukan sekadar rakyat nampak benda tu masalah. Sebenarnya kerajaan negeri pun nampak benda tu bermasalah. Sebagai contoh macam mana pengurusan COVID itu sendiri, vaksin to be specific. Negeri Sarawak dia melalui ketua menteri, GPS ni dia tahu betapa orang kata sangkaknya pemikiran, tak tahu nak kata lah Perikatan Nasional ni kan. Sebab kalau dia tak bergerak sekarang, GPS akan terkesan dalam pilihan raya negeri. Sebab beban yang berlaku dengan kerajaan hari ni, dia turut pikul sama. Macam mana UMNO kena pikul apa yang berlaku sekarang, beban dalam kerajaan Perikatan Nasional ni, begitu juga GPS. Jadi apa GPS buat? GPS dia cadangkan supaya dia kata dia nak tukar strategi. Berbanding daftar dulu, kemudian baru divaksin, dia nak tukar strategi, vaksin dulu. Rakyat keluar dulu, pergi vaksin, kemudian dah vaksin, baru daftar. Kemudian baru dapat dos kedua. Itu benda yang kerajaan negeri Sarawak pun nampak ada masalah dengan pengurusan COVID. Kalau betul, follow je lah kan. Tapi dia sendiri pun nampak ada permasalahan. Tapi kalau kita rakyat biasa tegur, siapa kau? Omar nak tegur, siapa? Omar siapa? Saya nak sentuh. Saya dia tak boleh sentuh sebab saya YouTubers. Kan? Tapi kalau macam kita nak sentuh, siapa kita? Kan? Tapi kerajaan negeri pun dia nampak apa yang kerajaan Perikatan Nasional ni buat ada something wrong, dan dia buat something yang berbeza. Jauh berbeza berbanding yang susah nak daftar, tak boleh, nak itu tak boleh. Tapi boleh ke saya nak tambah sikit? Sebab Khairil sebut tentang ekonomi tadi. Nak tambah sikit je ekonomi. Boleh Sila Omar. Set macam ni. Tak, sebelum tu Omar tambah sikit ni. Yang paling palat sekali. Bila rakyat kritik, saya minta maaf, saya tegur. Bila paling palat sekali bila rakyat kritik, tegur pasal isu vaksin. Kena tangkap. Kena tangkap. Apa benda ni? Apa ni cerita pasal mati hidup orang lah. Come on lah. Ni mati hidup orang lah. Tegur. Pasal isu vaksin. Pasal report. Boleh masuk. Tak kerja report kot. Okey Omar, apa yang nak disambung ni? Okey, sila. Tadi saudara Khairil sebut tentang bagaimana sentuh tentang KDNK, FDI. Saya nak bagi nampak betapa terdesaknya kerajaan Perikatan Nasional hari ini untuk memberi satu gambaran baik kepada rakyat. Semua orang tahu Menteri Kewangan jenis yang banker jaga banker. Bank jaga bank. Semua orang nampak benda tu. Tapi dia tetap cuba untuk terjemahkan sesuatu yang nampak positif je kerajaan hari ini. Tapi saya nak bagi contoh berkenaan KDNK. Secara betul, KDNK bukanlah satu-satunya ukuran. Betul. KDNK bukan satu ukuran untuk mengukur anjakan ekonomi, peningkatan ekonomi sesebuah negara. Bukan itu satu-satunya. Banyak lagi mekanisme lain. Tapi saya nak bagi satu contoh bagaimana tinjauan ekonomi 2021 dijangka dia bentang tahun lepas kan. Sebelum berakhir tahun lepas tu dia bentang tahun lepas, dia jangka untuk tahun 2020 penyusutan KDNK negara hanya sekitar negatif 4.5. Ingat dengar baik-baik, negatif 4.5 yang diunjurkan melalui laporan yang dibentang di Dewan Rakyat melalui laporan tinjauan ekonomi 2021 mengatakan bahawa 2020 nanti dijangka menyusut hingga ke negatif 4.5. Walaupun dipertikaikan oleh ramai pihak, Malaysia Rating Corporation Berhad sasarkan negatif 5.7. Saudara-saudari, KDNK ni 0.2 pun benda tu dah satu benda yang besar. 0.1, 1.0 apatah lagi sampai 2 lebih ni kan. Dia kerajaan sasar negatif 4.5. Yang MARC letakkan adalah negatif 5.7. Jadi hari ni kita nak tanya, dengan keadaan itu dia dah salah dah tu kan. Sebab sekarang KDNK 2020 adalah negatif 5.6 dia kurang kan, lebih sesuai dengan MARC. Itu satu. Dengan keadaan itu pun dah jauh tersasar unjuran dia. Apa yang disasarkan kepada KDNK
untuk 2021. Ini yang dibentang dulu, KDNK 2021, dia sasarkan adalah sekitar negatif 6.5 hingga 7.5 KDNK 2021. Sedari sekarang kita ni dah merudum teruk negatif 5.6%. Tiba-tiba tahun ni kerajaan boleh kata akan meningkat hingga 6.5 hingga 7.5. Apa masalah ekonomi sekarang? FDI jatuh ni bukan sekadar kita payah nak tarik orang luar masuk. Yang dalam negara ni pun kita tak boleh nak kekal kan. Macam mana Toyota, Hyundai, semua keluar negara. Cari negara-negara sekitar, Vietnam, pergi ke Indonesia. Itu yang masalah. Jadi macam mana kita boleh unjurkan satu perkara yang sangat tidak logik semata-mata nak memberi imej baik kepada kerajaan hari ini. Itu dari sudut FDI. Kalau dari sudut hutang of course bertambah. Pengangguran teruk sekarang. Ekonomi merudum dan juga PKP, lockdown. Ini masalah lagi sekarang ada kita dengar. Macam mana perbentangan RMK ke-12? Ada dengar? Macam-macam nak bentang. 5 tahun lagi negara hala tuju negara ekonomi nak pergi mana? Kita tak tahu. Jadi itu pun masalah pemalahan Skype bila tak boleh nak bentang sebab parlimen tak boleh bersidang. Terima kasih Syed. Sebab dah sentuh ekonomi. Penting benda tu untuk rakyat tahu juga. Baik, diam kita sudah berlangsung lebih daripada 1 jam. Namun kita masih lagi membahaskan tentang soal kerajaan, kesilapan kerajaan, kebobrokan kerajaan, masalah kerajaan. Saudara John tadi panjang lebar hentam KJ. Sekarang saya cuba nak mendengarnya daripada ahli panel. Siapa yang nak membuka pentas dahulu? Apa yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Siapa nak buka gelanggang dulu? Why? Karel? Dari tadi kita membahaskan soal... Bagi saya cakap. Boleh saya. Saya nak cakap. Z. Oh, cakap. Saya nak cakap. Yang berhormat, sabar. Yang berhormat, ni floor saya. Okey. Baik. Yang lain duduk. Sabar yang berhormat. Yang lain duduk. Ya. Okey, cadangan saya lah. Cadangan saya seperti mana yang saya pernah buat video sebelum ni. Bubarkan kabinet. Bentuk satu jawatan kuasa yang baru yang betul-betul serius untuk menangani masalah pandemik. Kenapa saya cakap bubarkan kabinet? Ia berdasarkan daripada sejarah. Okay? Kita sudah berkali-kali berdepan dengan krisis. Kalau saudara ingat, tahun 1969 kita ada krisis kerusuhan kaum. Di mana pada masa itu Tun Razak sebagai Perdana Menteri. Apa Tun Razak buat? Dia selepas menang pilihan raya, dia tak terus bentuk kabinet untuk mengatasi ataupun menangani masalah kerusuhan kaum itu. Dia bentuk satu jawatan kuasa yang dikenal sebagai Mageran. Okey, Mageran. Itu Mageran dulu. Kita nak sebut Mageran 2.0, kita nak buat Mageran, bukan. Dia punya cara itu, macam mana kerajaan boleh selesaikan krisis, okay? Di mana kerusuhan kaum yang mengakibatkan ratusan rakyat mati. Cina mati ramai, Melayu pun mati ramai. Okey, selepas pilihan raya di mana parti masa itu Perikatan, bukan Perikatan Nasional, Perikatan yang original sebelum ditukar namanya kepada Barisan Nasional. Di mana parti Perikatan tidak dapat majoriti 2/3. Dan kita tak nak sentuh. Saya tak nak sentuh atau tak nak ulas apa secara detail berkenaan tentang tragedi itu. Tapi apa yang Tun Razak buat, okay, dia buat satu jawatan kuasa khas Mageran ini, di mana hanya ada 10 orang yang menganggotai jawatan kuasa Mageran. Di mana ia terdiri daripada agamawan, terdiri daripada profesional, orang-orang kerajaan, wartawan, wakil daripada majikan, pekerja dan juga daripada parti politik termasuk pembangkang. So dia bentuk itu dulu. Dia tak lantik kabinet. Dia bentuk itu khas untuk menangani krisis. Jadi saya cadangkan kerajaan pada hari ini, apa salahnya kita bubarkan saja kabinet yang ada sekarang ni. Sebab kabinet yang ada sekarang ni yang dianggotai lebih kurang 70 menteri dan juga termasuk timbalan menteri ini, satu orang pun tak ada function.
tak ada fungsi kabinet yang terbesar dalam sejarah ni. Malah ia turut menelan belanja jutaan ringgit untuk menampung gaji menteri. Ialah satu berita yang baiklah bila menteri-menteri ini telah diumumkan untuk dipotong gajinya selama 3 bulan. Okey, menteri ni dia bukan bawa menteri dia saja. Ada timbalannya. Lepas tu ada setiausaha dia, ada pegawai-pegawai khas dia. Semua itu duit rakyat. Daripada kita bazir dengan menteri-menteri yang tak berguna ni, kan? Lebih baik kita fokus soal macam mana kita nak menangani pandemik. Contohlah Menteri Pelancongan pada masa ini. Apa fungsi Menteri Pelancongan ketika pandemik? Tak ada. Kemudian pula bulan lepas, sebulan lebih yang lalu, dilantik pula timbalan Menteri Pelancongan. Lagi tak guna. Apa masalah kerajaan hari ini terdesak dengan nak lantik orang tu, lantik orang ni, belum JLC-nya lagi, kan? Sebab apa? Sebab punca dia adalah daripada Perdana Menteri sendiri, di mana amalan scheme of things itu di mana dia memberikan jawatan habuan kepada wakil-wakil rakyat, orang politik, untuk tujuannya apa? Untuk survival politik, untuk sokong dia. Zack nak tambah untuk point kau, Zack. Aku tambah sikit untuk point. Contoh kau tengok macam mana rakyat nampak seorang menteri yang beberapa penjuru bertanding, dia kalah paling last. Jadi menteri kanan, jaga pendidikan. Rakyat dah tolak. Ni yang Zack sebut tadi, apa nama? Timbalan Menteri Pelancongan. Timbalan Menteri Pelancongan ni dapat berapa ratus PBS kalau tak silap. Tak pernah menang. Kalah teruk. Hilang deposit. Sama Zack, teruskan. Apa lagi? Okey, daripada saya flashback daripada mageran yang Tun Razak buat. Tun Razak ni merupakan ayahanda kepada Najib Razak. Okey, karakter berbeza. Tun Razak ni berjiwa rakyat. Okey, kenapa dia buat ahli jawatan kuasa mageran seramai 10 orang tu, termasuk penyertaan daripada pembangkang? Sebab Tun Razak bersifat terbuka. Dia terbuka. Tujuannya apa? Tujuannya nak selesai krisis. Dan daripada mageran itu, maka rukun negara telah dilaksanakan. Rukun negara. Yang mana sehingga hari ini kita menikmati, kita Melayu, kawan-kawan Cina, India, Iban, Kadazan, seluruh rakyat Malaysia ni bersatu padu ni, cintakan negara ni atas sebab prinsip rukun negara yang telah diilhamkan daripada Tun Razak. Kemudian apa? Dasar ekonomi baru diperkenalkan dalam RMK pada masa itu. Nampak? Tak ada kabinet pun. Tak ada. Jadi penyelesaian kerajaan sepatutnya kita belajar daripada sejarah. Kita dah beberapa kali krisis. Kalau dulu krisis kerusuhan kaum mengorbankan ratusan, hari ini ribuan, bukannya sikit-sikit punya orang, ribuan. Nyawa-nyawa rakyat ni menjadi satu sebenarnya boleh dimain-main je. Dalam keadaan sekarang ni, doktor sekarang ni, dalam situasi sekarang ni, doktor boleh pilih mana pesakit yang boleh diselamatkan, mana pesakit yang tak boleh diselamatkan. Takkan nak sampai ke tahap tu. Jadi, saya menegaskan supaya selain daripada kerajaan buat jawatan kuasa yang baru, bubar kabinet, yang pertama bubar kabinet, buat jawatan kuasa yang baru, ataupun mungkin kalau boleh lah, kerajaan yang barulah, kan, kalau boleh. Ketiga ni buka parlimen. Kita patah balik sejarah dulu. Mageran ini bermusyarat di mana? Masa Tun Razak. Kabinet tak ada. Bermusyarat di parlimen. Itu sebab parlimen wajib dibuka dan harus dibuka. Sebab daripada situlah kita boleh kita boleh selesai masalah rakyat, urus takbir yang telur. Dan tak adalah benda-benda contoh 70 juta, isu 70 juta dari mana datang duit, lepas tu lantik siapa kontraktor, kemudian fail. Kita boleh bahas di parlimen. Dan juga mengurus kewangan dengan cekap. Darurat ni, kalau nak tahu kan, ataupun semua, siapa yang berkuasa penuh atas darurat ni? Soal kewangan. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Abah kau. Dia lah yang berkuasa penuh. Mahyadin berkuasa penuh dalam keadaan darurat. Okay, selepas tu pula kita tengok macam-macam
saya tak nampak ada mana-mana menteri pun yang function ketika ini. Kalau kecuali satu lah, Timbalan Menteri KKR tu lah. Dia glamour satu dia. Itu pun sebab dia tidur. Kalau dia bangun lah, saya rasa Malaysia ni memang terkenal lah. Baik, saya pulangkan kepada Tuan Moderator. Baik, Zack. Baik, Zack. Jam sudah menghampiri 10.30. Banyak yang kita bahas. Masalah yang tidak selesai. Saya ingin menutup forum ini. Sebelum itu saya ingin memberikan setiap ahli panel untuk memberikan kesimpulan kepada masalah kita pada hari ini. Saya ingin bermula dengan saudara Y dahulu. Silakan Y. Okey. Kita harus patah balik kepada asalnya kerajaan perkhidmatan kerajaan ni. Dia bermula dengan kerajaan tu bertukar langkah Sheraton tapi dengan majoriti yang tipis. Sejak pada tu dia hanya fokus untuk macam mana nak survival politik dia. Dia hantam orang, dia kata jangan berpolitik. Bam, Kedah jatuh. Bam, Perak jatuh. Dalam masa sama jangan berpolitik. Negeri-negeri jatuh. Dia bermain politik ketika dia minta orang lain jangan berpolitik. So nampak sangat first kat situ dia fokus pada survival dia sendiri. Okey. Jadi kalau cerita pasal vaksin lambat ni, kita kena cantumkan pada ada beberapa isu. 3 isu lah kita cantumkan. Satu, isu vaksin lambat. Yang kedua, parlimen tu dibuka. Parlimen tu dia takut nak buka sebab dia takut tak cukup lah apa benda lah nanti kan. Risiko besar kalau dia buka parlimen. Yang ketiga pula, menteri berkata parlimen hanya boleh dibuka jika kita sudah mencapai immunity berkelompok. Maknanya sampai dah ada herd community tu baru dia nak buka parlimen. So, nampak tak link dia? Kenapa vaksin lambat nak tunggu herd community tu? Lagi lambat buka, lagi selamat lah dia. Kalau bila buka nanti, dia takut. Dia akan risau. Ada orang tarik diri lah, apa benda lah kan. Okay. Pas balik. Baik, Omar, silakan. Sebelum kita pergi kepada John, kita simpan John yang terakhir sekali. Sebab saya tengok di Facebook, ramai yang menyatakan sokongan kepada saudara John. Jadi kita simpan John yang terakhir untuk memberikan kesimpulan. Omar, silakan kesimpulan. Terima kasih. Untuk yang terakhir ni, pertama, kita kena akui, bukan kita nak bercerita soal rakyat, kita juga rakyat. Kita sendiri rasa betapa susahnya sekarang. Macam mana nak cari makan, macam mana nak dapatkan pendapatan, macam mana kita nak balik kampung. Ni dah duduk sini berapa lama tak dapat balik Mersing. Orang Mersing, orang Johor kan, tak dapat balik kampung, jumpa mak bapak. Itu antara permasalahan. Rakyat kena nampak, rakyat kena terus bersuara. Itu pertama. Kedua, dalam waktu kritikal ini, kena ada, dalam keadaan luar biasa negara, kita kena ada satu tindakan luar biasa. Kerajaan, negara memerlukan seorang pemimpin yang bukan sahaja boleh bercakap, tapi mempunyai kekuatan untuk memimpin negara dalam waktu ini, bukan sahaja dalam kemampuan dia untuk dalam negara mentadbir, tetapi juga mempunyai jaringan-jaringan yang baik di peringkat antarabangsa. Dan individu itu tentunya kita nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai kekuatan itu. Bukan soal nak bodek, bukan soal nak apa, tetapi ianya perlu diakui memang Datuk Seri Anwar mampu mengeluarkan negara daripada krisis berdasarkan track record dia sebelum ini. Dan berbalik kepada tajuk, adakah kerajaan bertukar lagi? Dengan keadaan kita tak ada, Datuk Seri Anwar pun tak keluar buat PC kata dah ada formidable, convincing, bla bla bla, tak sebut pun benda tu. Tiba-tiba timbul tuanku panggil untuk semua ketua-ketua parti mengadap. Dikatakan untuk tuanku tanya dengan keadaan ekonomi dan juga COVID sekarang. Okey, kita faham. Tapi merayu wewenang tuanku untuk melihat dan juga memberi pertimbangan. Adakah kerajaan hari ini itu punya majoriti atau perlu diserahkan kembali kepada pihak yang mempunyai haknya untuk mentadbir melaksanakan mandat rakyat. Kerana pada akhirnya nanti kita akan melihat satu kerangka besar yang perlu kita satukan dari segi turus takbir yang baik, dari segi ekonomi, dari segi keadilan sosial kita, dari segi kemaslahatan ramai yang perlu kita jaga. Dan pada akhirnya saya harap perkara ini dapat diberi pertimbangan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong Sultan Abdullah. Dalam hal ini, insya-Allah kita semua daripada kita inginkan sebuah Malaysia yang lebih baik, semua Malaysia yang berdaya saing. Kita tak nak mengarut sampai hari. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada teman-teman dan juga kawan-kawan yang sedang menyaksikan live pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
Khairil, kesimpulan kepada topik kita, silakan. Okey. Terima kasih moderator. Masuk-masuk balik dah kesimpulan. Kerajaan gagal lah. Apa? Kesimpulan pasal apa ni? Maaf, saya apa? Jap. Khairil. Kerajaan gagal tak apa. Kau cakap moderator gagal, aku tutup mikrofon kau. Terus. Kan? Sekarang ni saya rasa kesimpulan yang patut kita buat, kita kena meletakkan keutamaan kepada negara. Bukan siapa yang perlu jadi Perdana Menteri, siapa yang perlu mengepalai kerajaan. Kerana kita ini dalam satu negara, duduk dalam satu rumah, kita perlu meletakkan patriotisme itu yang paling utama. Kerana kemaslahatan negara ini akan reflect kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi kalaulah prioriti itu salah daripada pihak kerajaan, ia akan memberi efek yang sangat mudarat. Dan adakah kita mampu? Isunya sekarang ni menyentuh kepada ekonomi, menyentuh kepada peluang pekerjaan, peluang pekerjaan kepada rakyat, masalah sosial. Dan bagaimana hari ini kalau kita boleh lihat, saya boleh kaitkan bagaimana ada jenayah orang yang berniaga tepi jalan dirompak oleh dua remaja yang bermotosikal. Dua-dua pun susah. Jadi kalau kita tidak segera ada satu rancangan plan yang betul untuk mengembalikan negara Malaysia ini ke jalan yang, ke direction yang betul, amatlah menjadi satu kerugian. So sekarang ni kalau kita berterusan dalam keadaan ini, bukan siapa jadi Perdana Menteri menjadi tajuk utama. Mampukah Malaysia ini bertahan dalam keadaan kegawatan ekonomi, kegawatan pentadbiran, dan dalam keadaan masa yang sama pandemik ini betul-betul menggigit bukan hanya negara Malaysia tetapi seluruh negara di dunia. Sekarang ni macam saya nak kaitkan bagaimana bankruptnya Greece dan Norway pada kegawatan ekonomi tahun 2008-2009. Greece itu mendapat kesan yang begitu besar sehingga di-declare bankrupt tahun 2008-2009. Norway juga ada masalah menerima kesan kegawatan ekonomi. Tapi dua nasib negara ini berbeza. Apabila negeri ini terus bankrupt, apabila bertukar kerajaan, mana menghadapi dua konflik dalam masa yang sama. Kegawatan ekonomi dan kegawatan politik. Tapi harus diingat, Norway juga menghadapi masalah yang sama, kegawatan ekonomi, tetapi hanya menerima sedikit kegawatan politik. Norway berjaya melepasi masalah ekonomi. Greece tidak. Tapi dalam keadaan 2019, 2020 dan hari ini 2021, kegawatan Malaysia ini ada masalahnya tersendiri. Apabila berlakunya langkah Sheraton itu meletakkan Malaysia ini ke lembah yang berbahaya. Kita menghadapi kegawatan ekonomi, kita sendiri meletakkan negara kita dalam kegawatan politik, dan kita ada cabaran yang lebih besar, iaitu bagaimana kita nak mengatasi masalah pandemik ini tadi. Ini bukan kegawatan yang biasa-biasa. So Malaysia perlu kembali ke landasan yang sebenar untuk memastikan persaingan dalam negara itu lebih baik. Sekarang ni kita harus khawatir bagaimana FDI, pelabur-pelabur itu telah mula keluar daripada Malaysia dan mula mencari negara-negara jiran daripada Malaysia ni untuk melabur di situ. Geopolitiknya tidak baik untuk Malaysia apabila sekarang ni kerajaan federal itu tidak kukuh. Bukan kata nak buang menteri, nak tukar menteri pun tak mampu. Kerana program scheme of thing yang saya rasa cukup menggambarkan bahawa ini adalah kerajaan pintu belakang
yang menawarkan ganjaran dan jawatan hanya untuk kepentingan individu menjadi Perdana Menteri. Selain itu tak ada. Masalah rakyat itu tolak tepi. Okey, itu yang saya dapat kongsikan pada sesi kita kali ini. Saya serahkan kembali kepada moderator untuk meneruskan. Sebelum kita mendengar The Legend, kita membuat kesimpulan. Zack, apa kesimpulan pada topik kita pada hari ini? Oi, berapa kali dah cakap ah? Kesimpulan. Zack, kesimpulan dulu lagi. Dah? Oh, okay. Sabar yang hormat. Sabar. Ini moderator ni nak. Moderator nak kena. Sabar Masjid Tanah. Sabar Masjid Tanah. Okey. Sabar bagi Zack. Kita punya speaker mana tak boleh pakai lah kan? Speaker. Sabar yang hormat. Speaker tak boleh pakai langsung. Penjilat Duduk yang Muhammad. Speaker penjilat nombor 1. Speaker paling tak guna sekali. Dia kata dia bukan politik. Gila! Bentara, tolong ni. Ini floor saya, okey. Saya tak bagi celahan. Ini saya nak gulung saja. Sabar Zack. 5 minit Zack, 5 minit. Kesimpulan daripada forum kita yang accidentally, tak sengaja dan tak dirancang pun, tiba-tiba saja semua free, tak ada apa nak buat. Kesimpulan bagi pihak saya, kita perlu melihat punca kerajaan pada hari ini ataupun punca segala krisis pada hari ini tak selesai. Kita kena lihat punca. Bagi saya puncanya adalah daripada bapa scheme of things Muhyiddin Yassin. Jadi saya berpendapat kita Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia ni sebenarnya you dah gagal. Okay? Step down lah. Demi rakyat, demi bangsa, demi agama dan demi negara. Dan saya juga nak merayu kepada ke bawah tuanku, kalau tadi Saudara Omar merayu kepada Yang di-Pertuan Agong, saya nak merayu kepada favourite tuanku Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin selaku timbalan Yang di-Pertuan Agong, yang bijaksana. Tuanku patut merayu tuanku, dengarlah suara rakyat. Rakyat hari ini sedang susah. Rakyat hari ini dalam keadaan yang betul-betul kritikal. Ratusan ataupun malah jutaan rakyat hilang mata pencarian. Jadi, patut berharap agar suara-suara rakyat ini dapat didengari oleh tuanku demi kebaikan agama, bangsa dan negara kita, tuanku. Ampun tuanku, daripada patut, akhir sekali apa pun kerajaan gagal. Terima kasih. Baik, The Legend John. Balonlah speaker sekali tadi. Sila John. Saya inilah kawan-kawan yang dengar malam ni. Tak kira lah siapa pun yang kawan-kawan sokong. Kalau ada orang, siapa-siapalah yang dengar malam ni, tak kira lah sama ada anda menyokong mana-mana parti politik atau tak menyokong mana-mana. Ataupun memang ramai saya rasa yang jijik dengan orang politik pada hari ni kan. Meluat kan. Faham? Kan? Saya terima. Kan? Mungkin saya sebagai orang politik, saya boleh terima, faham kan? Tapi satu hal yang kita kena ingat, macam kawan-kawan saya sebut tadi, tuan-tuan, hari ini adalah manifestasi tadi yang kawan-kawan saya sebut, baik daripada Y, Khairil, Omar dan sebagainya, Zack, semua sebut benda yang sama, scheme of things. Hari ini kita apa yang kita lalui di hari ini adalah yang akhirnya kita sebut kerajaan gagal. Kerana kerajaan ini kerajaan yang didirikan, yang kawan-kawan saya sebut scheme of things. Dia bukan melalui pilihan raya, dia menang, dia dibentuk melalui, macam Khairil sebut tadi, dia nak jadi Perdana Menteri. Okey, kau sokong aku. Okey, aku akan bagi sebagai tawaran, aku bagikan kau jawatan ni. Tuan-tuan, ini asas kerajaan hari ini. Bukan tuan-tuan, jangan kawan-kawan, tuan-tuan ingat benda ni benda yang kecil. Benda ni besar. Ini asas bagi sebuah kerajaan. Bila kerajaan tu, kerajaan dah gini misalnya, contoh yang depan mata kita ni, didirikan kerana atas paksi apa, foundation dia, asas dia apa, aku nak duduk sini nombor 1, kau sokong aku bagi kau ni. Ini asas dia, bukan kerana melalui mandat. Dia berbeza dengan kerajaan yang berdiri, yang terbentuk melalui undi yang diberikan oleh rakyat. Beza dengan kerajaan yang dibentuk melalui apa yang kita panggil scheme of things. Maka sebab itu tuan-tuan, saya nak beritahu. Tuan-tuan ingat balik. 2 minggu sudah.
interview, Perdana Menteri menginterview, katanya live, tapi orang nampak je netizen punya sekap kan, tengok jam nampak pukul apa kan. Dia kata no more lockdown. 4 hari lepas tu terus total lockdown. Takkanlah pada mesyuarat MKN ketika dia pada minggu sebelum tu, takkanlah tak ada cadangan nak minta total lockdown. Pasti dah ada cadangan total lockdown, kan? Tapi ada pula dia dengar pandangan orang lain pula. Tujuan apa? Mungkin kerana nak menjaga kepentingan kelompok kuasa dan sebagainya. Ini masalah yang kita hadapi, yang kita warisi kerajaan yang ada pada hari ini. Apabila dia terbentuk melalui pengagihan kuasa, melalui scheme of thing tadi, bukan melalui mandat. Bila dah, okey, saya faham. Okey, kita ada setengah yang mahukan total lockdown, ada yang nak kita kena seimbangkan dengan pemulihan ekonomi dan sebagainya. Saya faham. Tapi bila okey, baiklah, dia dah U-turn 360 darjah, U-turn pakai PDF, tak apalah, kan? Dia umumkan total lockdown. Bila dah umumkan total lockdown, lepas tu 2 hari, 3 hari lepas tu keluar. Tiba-tiba 100,000 syarikat yang diluluskan, 100,000, angka tu makin meningkat dan meningkat. Inilah dia, tuan-tuan. Ini Perdana Menteri yang kita ada, ketua kerajaan yang kita ada. Bila dia asas dia duduk di situ, bukan kerana mandat rakyat, tapi kerana scheme of thing tadi. Aku duduk sini, kau kena sokong aku ni. Kau sokong aku, aku bagi kau ni. Jadi bila maka dia tak dapat buat keputusan. Dia terpaksa keputusan dia akan berubah-ubah. Keputusan dia akan berpusing-pusing. Keputusan dia akan berubah-ubah. Keputusan dia akan bertukar-tukar. Keputusan dia akan mengikut kehendak orang-orang yang dia perlukan sokongan. Inilah jadi dia. Tuan-tuan, saya cakap ni ikhlas ni. Ni bukan soal pasal Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri. Saya tak ada masalah itu 20 tahun lah. Daripada reformasi dan sampai hari ni. InsyaAllah lah. Bukan soal tu. Ni saya nak beritahu kita ni hari ni berhadapan dengan pandemik, hidup dan mati kita, dan kita ada kerajaan yang kawan-kawan saya sebut tadi, scheme of thing, yang menjadi asas pada kerajaan kita pada hari ini. Maka sebab tu keputusan dia bertukar-tukar, keputusan dia berubah-ubah, keputusan dia terpaksa mengikut selera ataupun kehendak pihak-pihak yang memberikan sokongan kepada dia. Ini dia hasil dia. Inilah dia, tuan-tuan, bangsa dia rakyat, frontliners, tuan-tuan, polis yang duduk pergi jaga roadblock, pergi jaga roadblock. Bayangkan frontliners kita, polis di Raja Malaysia yang menjaga roadblock daripada bermulanya PKP, PKPB, bangsa kepada tidak konsistennya, berubah-ubahnya SOP, rakyat pun dah tak tahu nak rujuk kepada siapa dan kepada siapa nak dirujuk SOP. Mana yang dipakai? Ni kawan-kawan kita polis Raja Malaysia yang pagi, petang, siang, malam duduk setia, patuh je, ikut je, kan? Rela anggota tentera kita ni, frontliners, belum kira petugas kesihatan lagi, KKM kita ni, kan, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, macam mana rakyat tak marah? Kamu dah umum total lockdown, okeylah, kita terimalah. Satu keputusan telah dibuat, total lockdown, kita terimalah, kita terima. Tapi ada pula sektor lagi yang dibuka, 100,000 syarikat yang diluluskan. Ini Perdana Menteri buat apa? Perdana Menteri kan, ikutkan. Kerana apa? Sebab tu saya sebut, tuan-tuan, ini adalah punca kita yang kita hadapi hari ini. Inilah punca kerajaan yang lemah, no leadership. Sebab tu, tuan-tuan, akhirnya nak menjawab apa, ke mana kita kan. Saya serahlah balik, serahlah balik kepada mandat, serahlah balik kepada orang yang bermandat, serahlah balik kepada mereka yang diberi mandat. Serahkan balik. Muhyiddin Yassin, kalau dah tahu kamu duduk di situ kerana kamu menawarkan jawatan itu dan ini dan sebagainya, tak ada asas mandat sekali, langsung tak ada asas mandat rakyat, kamu serahlah balik. Kita ada perlembagaan, kita ada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di Thailand, bila kerajaan dia lambat, kita pun baca, tuan-tuan baca dalam internet semua, keluar. Bila kerajaan dia slow, kerajaan Prayut slow dalam program vaksinasi,
atau adik atau kakak kepada apa nama king raja Thailand, bypass kerajaan menteri dia, bypass birokrasi itu, dia bawa masuk, dia arahkan satu institusi yang dinaungi dia untuk bawa masuk vaksin lain untuk mengendurkan kegelisahan rakyat tentang vaksin. Jadi kita mohon, kita tahu rakyat raja payung negara, kita minta mudah-mudahan negara kita ada perlembagaan. Tuan-tuan, ini bukan soal Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri atau tidak. Ini bukan soal siapa jadi Perdana Menteri. Ini soal hidup dan mati kita. Ini soal hidup mati kita. Kita tak bicara lagi soal post-COVID ni. Kita tak bicara lagi soal pasca COVID. Ini kita baru tengah struggle. Itu hari lockdown, buka, lockdown balik. Ni lockdown 3 suku. Ni tak tahulah ni. Saya cakap, tuan-tuan pun semua tahu. Kecepatan program vaksinasi itu adalah faktor utama untuk pemulihan ekonomi. Tuan-tuan. Bila kita nak pulih? Berapa ramai lagi hari ni kita nak cakap ni, saya cakap ni, hari ni, dulu mungkin kita boleh tahu di sana, di kawasan sana banyak orang susah. Hari ni kita tak tahu. Jiran sebelah rumah kita pun kita belum tahu. Entah-entah kereta dia berapa bulan tak bayar. Entah-entah banyak dia berhutang dengan bank, yuran pinjaman kereta, pinjaman rumah, pinjaman peribadi. Hari ni bila dibuat total lockdown, bila rakyat minta moratorium, apa jawapan menteri? Menteri yang tidak dipilih oleh rakyat. Itu senator. Dia kata kerajaan tak ada kuasa untuk memaksa bank. Kau tu buat apa kau buat darurat ni? Kalau kau tak ada kuasa, buat apa nak buat? Kau buat darurat ni? Buat apa kau buat darurat? Okeylah. Baik, John. Baik, hadirin dan hadirat yang mengikuti live kita pada malam ini, begitulah tadi seperti mana yang telah dikupas oleh setiap ahli panel kita. Apa yang boleh saya simpulkan adalah kerajaan hari ini adalah kerajaan bobrok, kerajaan yang tak guna, kerajaan yang tak boleh nak memimpin kita semua, kerajaan yang akhirnya membawa kita kepada kesusahan yang semakin teruk, seperti mana yang dikupas oleh ahli-ahli panel lain. Baik, saya tinggalkan anda dengan persoalan ini. Semoga kita bertemu lagi di masa akan datang. InsyaAllah, kekal setia dengan Facebook page Syed Badli Shah dan semua Facebook yang berada di bawah naungan Parti Keadilan Rakyat dan Pakatan Harapan. Ingat, kita tolak kerajaan tebuk atap apabila tiba masanya. Saya mewakili seluruh ahli panel pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada kerajaan Azmin Ali dan kerajaan tebuk atap. Saya sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.